Hai, Assalamualaikum semua. Kami daripada kumpulan 6. Kami akan membentangkan tentang kesan negatif aliran pemikiran liberalisme terhadap alam sekitar. Terdapat 5 bahagian. Yang pertama, pengenalan. Bahagian kedua, literatur. Bahagian ketiga, kaedah kajian. Bahagian keempat, perbincangan kajian. Dan bahagian 5, kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Patrisha binti Muhammad Nur, nombor matriks 1222929. Saya akan membentangkan bab 1 iaitu pengenalan. Pengenalan. Liberalisme ialah falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai politik tertinggi. Seseorang yang menerima fahaman liberalisme dipanggil sebagai liberal. Seterusnya, latar belakang kajian ini memfokuskan kepada jenis aliran pemikiran liberal dari sudut alam sekitar yang dibawa oleh tokoh-tokoh barat. Seterusnya, skop kajian. Skop kajian adalah berdasarkan kajian perpustakaan dan carian daripada buku sejarah dan buku ekonomi yang akan dikupaskan dalam metodologi kajian. Seterusnya, objektif kajian. Objektif kajian yang pertama, mengkaji biografi tokoh-tokoh moden barat dari segi pemikiran liberalisme. Yang kedua, mengenal pasti idea kefalsafahan tokoh-tokoh moden barat terhadap alam sekitar. Dan yang terakhir, mengenal pasti kritikan terhadap idea kefalsafahan alam sekitar dari segi pemikiran liberalisme tokoh-tokoh daripada barat. Saya Nur Akilah binti Anwar, nombor matrik 1222916. Kajian literatur. Liberalisme terhadap pertumbuhan ekonomi tanpa had menunjukkan bagaimana hal ini boleh mengabaikan perlindungan dan kemampuan alam sekitar. Penulis membincangkan bahawa pandangan liberal yang menekankan kebebasan individu dalam menjalankan perniagaan sering mengakibatkan pengabaian terhadap kelestarian terhadap sumber asli dalam alam sekitar. Hal ini kerana keinginan suatu pihak yang mengutamakan keuntungan ekonomi semata-mata tanpa menghiraukan alam sekitar. Artikel ini memberikan perspektif kritikal tentang pandangan liberal terhadap alam sekitar dan menyerlahkan keperluan untuk mempertimbangkan perlindungan alam sekitar dalam konteks liberalisme. Seterusnya ialah John Locke. John Locke percaya bahawa tugas utama kerajaan adalah memastikan barangan rakyat selamat daripada perkara buruk yang mungkin akan berlaku. Seterusnya, penjagaan alam sekitar. John Locke percaya bahawa mereka yang bekerja keras dan melabur dalam sesuatu harus dapat menikmati faedah kerja mereka. Seterusnya, Robin George Collingwood atau Archie Collingwood. Robin George Collingwood dilahirkan pada 22 Februari 1889. Menurutnya, falsafah adalah suatu usaha refleksi. Pemikiran tentang hubungannya dengan objek bukan sekadar pemikiran biasa, tetapi ia merupakan pengetahuan. Ia juga membezakan antara psikologi dan falsafah. Bagi falsafah, pemikiran itu adalah teori pengetahuan. Seterusnya, saya akan membentangkan tajuk idea kefalsafahan moden barat terhadap alam. Sheila, tu tajuk aku doh. Ya ke weh? Sorry tau weh. Yang ketiga ialah Leonard Jeremy Hobhouse. Beliau adalah seorang ahli teori politik liberal barat dan ahli sosiologi yang telah dianggap sebagai salah satu penyokong liberalisme sosial yang terkenal dan terawal. Antara karyanya yang memuncak seperti bukunya yang terkenal iaitu Liberalisme 1911 menduduki kedudukan mani dalam kanun liberalisme baru. Beliau bekerja sebagai ahli akademik dan wartawan dan memainkan peranan penting dalam penubuhan sosiologi sebagai disiplin akademik. Pada tahun 1907, beliau berkongsi dengan Edward Westermarck perbezaan sebagai profesor sosiologi pertama yang dilantik di United Kingdom iaitu di Universiti London. Beliau juga merupakan pengasas dan editor pertama The Sociological Review. Kakaknya pula ialah Emily Hobhouse, seorang aktivis kebajikan British. Seterusnya, idea kefalsafahan tokoh-tokoh moden barat terhadap alam sekitar. Objektif kajian ini adalah untuk mengenali ahli-ahli tokoh moden barat tentang pandangan mereka terhadap alam sekitar. Idea-idea kefalsafahan mereka amat penting untuk pengetahuan dan rujukan kita tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Tokoh pertama, iaitu John Locke, menekankan bahawa liberalisme penting bagi perlembagaan demokrasi liberal yang juga dibentuk untuk menganalisis perkembangan keadaan masyarakat. Idea tersebut telah menjadi titik tumpuan bagi John Locke dalam mengembangkan teorinya tentang pemerintahan sivil yang kini dikenali sebagai sistem demokrasi. Seterusnya,
idea kefalsafahan yang ditemukan oleh R.G. Collingwood pula menjelaskan betapa pentingnya pengetahuan pemikiran dan kesedaran tentang ilmu dan sejarah. Akhir sekali, Leonard Trelawney Hobhouse berteori bahawa harta yang dipegang untuk digunakan berbeza dengan harta yang dipegang untuk kuasa. Kritikan idea falsafah alam dari pandangan liberalisme tokoh-tokoh moden barat. Pertama sekali, kita akan melihat pandangan John Locke dari perspektif liberalisme terhadap alam sekitar. Ianya terdapat di dalam bukunya yang bertajuk Two Treatises of Civil Government, di mana ianya mengkaji tahap-tahap perkembangan masyarakat dengan membahagikannya kepada 3 bahagian, yakni yang pertama, keadaan alamiah, state of nature, keadaan perang, state of war, dan persemakmuran, commonwealth. Yang kedua, R.G. Collingwood mempunyai beberapa kritikan terhadap idea falsafah alam sekitar dari segi pemikiran liberalisme. Collingwood bermadah bahawa ideologi liberalisme ini merupakan ideologi kebebasan di mana semua manusia layak untuk hidup bebas tanpa paksaan. Collingwood mengkritik ideologi falsafah alam sekitar dari perspektif liberalisme kerana Collingwood berpendapat bahawa liberalisme terlalu memfokuskan pada hak individu dan kebebasan individual. Yang ketiga, Leonard Trelawney Hobhouse menulis sebuah buku yang dipanggil Democracy and Reaction. Hasil nukilan Hobhouse mengatakan bagaimana ideologi liberalisme mungkin tidak elok untuk menjaga alam sekitar. Hobhouse berfikiran bahawa liberalisme tidak mungkin cukup untuk memikirkan bagaimana tindakan kita mempengaruhi orang lain dan alam sekitar. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan kaedah dan teknik mereka bentuk, mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian. Ia juga menerangkan cara sesuatu masalah yang dikaji dan sebab sesuatu kaedah dan teknik tertentu digunakan. Tujuannya ialah untuk membantu memahami dengan lebih meluas atau lebih terperinci lagi tentang pengaplikasian kaedah dengan membuat huraian tentang proses kajian. Kaedah yang pertama ialah pengumpulan data. Terdapat beberapa kaedah pengumpulan data yang akan digunakan oleh pengkaji bagi menjalankan kajian kesan negatif aliran pemikiran liberalisme terhadap alam sekitar ini supaya kajian ini dapat berjalan dengan sistematik dan memenuhi objektif yang dikehendaki oleh pengkaji. Kaedah kedua pula ialah kajian perpustakaan. Kajian perpustakaan sangat penting bagi pengkaji mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan kajian yang akan dilakukan. Hal dari kajian perpustakaan telah banyak membantu pengkaji dalam mencari bahan atau idea tentang aspek yang boleh dikaji oleh pengkaji. Pengkaji dapat meluaskan pengetahuan berkaitan dengan tajuk yang akan dikaji hasil dari kajian perpustakaan yang dilakukan. Ini juga penting kerana hasil dari kajian perpustakaan pengkaji akan dapat lebih difahami sebagaimana sesuatu kajian itu dilakukan. Oleh itu, bahan dan sumber rujukan yang sesuai akan memudahkan pengkaji mengkaji sesuatu kajian tersebut. Hai dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Noaim binti Muhammad Saiful Nazim Iskandar dan nombor matrik saya 1222944. Saya akan menyambung membentangkan bab 3 iaitu mengenai instrumen kajian, sampel kajian dan reka bentuk kajian. Okey, yang pertama, instrumen kajian. Instrumen merupakan alat yang diguna pakai untuk mengukur data yang dikehendaki bagi menjawab soalan penyidikan yang telah ditetapkan. Dalam kajian ini, instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data adalah dengan menggunakan kaedah rujukan. Seterusnya, sampel bagi kajian ini adalah kaedah kajian kualitatif. Kajian kualitatif ialah di mana mencari dan memberikan keterangan digunakan dalam kajian walaupun terdapat keterangan yang merujuk kepada statistik. Justru, kaedah ini bukan bertujuan mengutip maklumat yang banyak tetapi berusaha memperolehi maklumat yang berkualiti. Akhir sekali, reka bentuk kajian. Seperti yang telah disebut, kajian ini menggunakan kaedah kajian kualitatif di mana pengkaji mencari maklumat melalui pembacaan ilmiah sumber primer dan sekunder. Sesuai dengan objektif kajian, metod eksploratori diguna pakai untuk mendapatkan idea-idea baharu sebagai bukti penyelesaian masalah bagi kajian ini. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Berikut adalah kritikan John Locke terhadap idea kefalsafahan alam sekitar dari segi pemikiran liberalisme. Locke juga percaya bahawa tugas utama kerajaan adalah untuk memastikan barangan rakyat selamat daripada perkara buruk yang mungkin berlaku. Dalam hal menjaga alam sekitar, orang mungkin perlu bekerjasama dan membuat keputusan sebagai satu kumpulan. Ini boleh menyukarkan untuk mengetahui siapa yang boleh mengawal perkara seperti tanah dan air. Locke turut menganggap masa adalah sangat penting dalam pemikiran liberal.
Beliau percaya bahawa orang yang bekerja keras dan melabur dalam sesuatu harus menikmati faedah kerja mereka. Tetapi, untuk menjaga alam semula jadi dan mengekalkan perkara yang baik untuk semua orang, orang mungkin perlu melepaskan beberapa faedah peribadi mereka. Seterusnya, kritikan Leonard Trelawney Hobhouse terhadap idea kefalsafahan alam sekitar dari segi pemikiran liberalisme. Hobhouse tidak memikirkan liberalisme yang merupakan cara berfikir tentang bagaimana orang harus bebas melakukan apa yang mereka mahu, cukup memikirkan bagaimana tindakan kita mempengaruhi orang lain dan alam sekitar. Dia percaya bahawa kita harus memikirkan bagaimana kita boleh bebas sambil menjaga orang lain dan dunia di sekeliling kita. Hobhouse berkata bahawa kadang-kadang orang yang percaya kepada idea liberal tidak memikirkan bagaimana tindakan mereka akan mempengaruhi alam sekitar pada masa hadapan. Mereka mungkin mempunyai banyak kebebasan dan membuat banyak wang, tetapi itu boleh menjejaskan bumi. Hobhouse berpendapat bahawa penting bagi orang yang percaya kepada liberalisme untuk turut mengambil berat tentang menjaga alam sekitar untuk masa yang lebih lama. Seterusnya saya akan membentangkan tentang kritikan-kritikan R.J. Collingwood terhadap idea kefalsafahan alam sekitar dari segi pemikiran liberalisme. Yang pertama sekali, Collingwood memiliki beberapa kritik terhadap idea falsafah alam sekitar dari segi pemikiran liberalisme. Menurut Collingwood, ideologi liberalisme adalah kebebasan manusia untuk bertindak tanpa paksaan. Liberalisme juga hanya memandang alam sekitar sebagai objek yang harus diperoleh atau dimanfaatkan oleh manusia, tanpa mempertahankan nilai-nilai etika dan moral dalam pengambilan keputusan. Collingwood mengkritik idea kefalsafahan alam sekitar dari sudut pandang liberalisme kerana menurutnya, liberalisme terlalu memfokuskan pada hak individu dan kebebasan individual. Jadi, apa yang dapat saya simpulkan di sini, Collingwood mengkritik idea kefalsafahan alam sekitar dari sudut pandang liberalisme kerana terlalu memfokus pada hak individu dan kebebasan individual tanpa mempertimbangkan nilai intrinsik alam sekitar serta aspek sosial dan politik yang terkait dengan masalah lingkungan. Akhir sekali, kesimpulan yang dapat disimpulkan daripada kajian kami iaitu pemikiran liberalisme ni bukanlah satu perkara yang baru, tetapi ianya telah lama wujud dalam kalangan masyarakat Malaysia kita. Pemikiran liberalisme ni sebenarnya ianya lahir daripada era Renaissance di mana masyarakat Eropah yang ingin melarikan diri daripada cengkaman kuasa gereja. Di sini juga telah lahir beberapa tokoh liberalisme seperti John Locke, R.J. Collingwood dan juga Leonard Trelawney Hobhouse. Kesimpulannya, ideologi liberalisme ni memberi penekanan yang mendalam terhadap sikap keterbukaan, kebebasan individu dan juga kesetaraan. Dalam Islam, dah mengajar kita untuk ambil informasi yang baik daripada tamadun lampau. Islam juga ajar kita untuk menyaring terlebih dahulu pemikiran-pemikiran barat dan pastikan ianya selari dengan pandangan Islam. Kesimpulannya, telah jadi satu kewajipan kepada kita rakyat Malaysia terutamanya yang beragama Islam supaya tak terjerumus dalam fahaman liberalisme. Itu sahaja daripada kumpulan Nas. Sekian, terima kasih. Bye! Harap saya korang faham. Thanks, Tawi! Bodoh korang!